أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف Inna Allah kana ghafuran rahima. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan. Dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka. Kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nyata. Dan bergaullah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Dan jika kamu hendak mengambil isteri baru, menggantikan isteri lama yang kamu ceraikan, sedangkan kamu telah pun memberikan kepada seseorang di antaranya, isteri yang diceraikan itu harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun dari harta itu. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar, yang menyebabkan dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu tergamak mengambil balik pemberian itu, padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu dengan yang lain? Dan mereka pula, yakni isteri-isteri kamu itu, telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperisterikan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah, serta menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam perkahwinan. Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut: ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudara ibu kamu, dan saudara-saudara anak kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu
ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri kamu yang telah kamu campuri. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka, yang isteri kamu itu, dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengannya. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Dan diharamkan kamu menghimpunkan dua adik-beradik sekali untuk menjadi isteri-isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita berada pada surah An-Nisa, pada juzuk yang bermula daripada ayat 19 sehingga ayat 23. Dan masih lagi di dalam surah An-Nisa, merupakan surah keempat dalam tertib surah-surah Al-Quran. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan bagaimana muamalah yang sepatutnya dilakukan dengan kaum wanita, sama ada mereka bernama isteri atau mereka bernama bekas isteri atau janda. Dan demikian juga ayat-ayat yang kita bacakan ini berhubung kait dengan perkara yang bersangkutan dengan mas kahwin. Dan juga ayat yang terakhir, yakni ayat 22 dan 23, menjelaskan tentang al-maharim minan nisa, wanita-wanita yang haram dikahwini oleh lelaki, sebagaimana lelaki-lelaki yang diharamkan berkahwin oleh golongan wanita. Ayat-ayat kita baca ini melengkapkan salah satu daripada nizam peraturan rumah tangga, untuk menunjukkan betapa Islam menekankan peraturan rumah tangga dan peraturan nikah kahwin yang begitu panjang lebar, detail, teliti, jelas, bersistem, demi memelihara hubungan sesama manusia dan demi dengan tujuan membesarkan kekeluargaan dan silaturahim, mengingatkan kembali manusia akan kesatuan mereka sebelum ini daripada anak-anak Adam dan juga anak-anak Hawa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita sebut, bila ada je perkataan wahai orang beriman, ada perintah atau ada larangan. Hanya orang beriman sahaja yang patuh dan taat kepada perintah Allah. Maka ini kemuliaan orang-orang yang beriman, dan inilah kemuliaan iman yang ada dalam jiwa manusia. Sekalipun misalnya mereka, kebiasaan tuan-tuan sekalian, orang tak mampu ikut peraturan melainkan peraturan itu dikuatkuasakan oleh negara. Kalau negara buat undang-undang, lalu mereka akan patuh. Sebab pada negara itu ada kekuatan, pada negara itu ada hukuman dan juga ada denda yang mereka kenakan. Sebab itu kita lihat kebanyakan manusia lebih mengikut undang-undang negara. Namun tinggal lagi orang beriman. Orang beriman ni sama ada negara atau tak ada negara. Sama ada orang beriman ini berada dalam negara yang diperintah oleh orang kafir atau komunis, mereka tetap ada satu nilai patuh pada perintah Allah. Walau bagaimanapun undang-undang cuba ditegakkan bagi membenteras ataupun bagi menyekat ketaatan kepada Allah, tidak mampu. Ini kehebatan orang beriman. Wahai orang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kamu, yakni haram, antarisun nisa'a karha, untuk kamu mewarisi kaum wanita secara paksa. Wala ta'dhuluhun, dan jangan kamu menghalang kaum wanita. Litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun, supaya kamu dapat mengambil sebahagian yang telah kamu berikan kepada mereka. Illa, melainkan ayatina, bila mereka melakukan bifahishatin mubayyinah, melakukan zina, melakukan perkara yang keji. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah isteri-isteri kamu, dan gaulilah wanita-wanita itu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun, sekiranya ada perkara yang kamu tidak suka daripada mereka, ada perangai yang kamu tak suka daripada isteri-isteri kamu, maka bersabar. Fa asa an takrahu syai'a, barangkali sesuatu yang kamu benci itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak.
Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, ayat yang ke-19. Bila disebut, wahai orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita. Imam Bukhari, Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan daripada Ibn Abbas, apabila mati seorang lelaki, lalu dia meninggalkan isterinya, maka para walinya, yakni adik-beradik bagi lelaki yang mati tadi, berhak menentukan apa yang perlu dilakukan oleh isteri arwah. Sama ada mereka ingin mengahwininya ataupun mereka mengahwinkannya kepada orang lain. Bahkan sampai peringkat mereka mengambil mas kahwinnya. Artinya dalam tradisi jahiliah. Jahiliah ni tuan-tuan sekalian, dalam bab perkahwinan secara umumnya sama dari sudut siapa boleh kahwin, siapa tak boleh kahwin. Melainkan dua benda yang berlainan. Yang pertama, dalam tradisi jahiliah mereka menghalalkan dikahwinkan, boleh berkahwin dengan isteri bapa mereka. Yang dimaksudkan isteri bapa mereka ialah ibu tiri. Boleh kahwin dengan ibu tiri. Artinya kahwin dengan mak memang tak boleh. Dalam jahiliah pun tak boleh. Kalau sekiranya ayahnya kematian isterinya, lalu dia berkahwin dengan perempuan baru, maka nisbah dengan anaknya ialah anak tiri. Maka bila mana mati ayah, anak tiri tadi berhak menentukan hala tuju mak dia, mak tiri. Dan demikian juga waris-waris lelaki berhak menentukannya. Sama ada mereka mengahwininya, mereka berkahwin dengannya, atau mereka mengambil mas kahwinnya. Maka Allah turunkan larangan, tidak boleh wanita itu diwarisi. Artinya bukan sekadar kalau sebelum Islam kita tak bercakap tentang tamadun ataupun budaya Arab, kita cerita jahiliah sebelum Islam. Termasuklah Arab ke Yunani ke India ke China ke, wanita tidak boleh mewarisi harta pusaka. Dan kita telah jelaskan bagaimana hukum faraid menyatakan wanita berhak. Yang kedua, wanita itu sendiri menjadi bahan untuk diwarisi, untuk jadi pusaka. Wanita ini bila mati suaminya, kalau dalam tradisi tertentu, maka isterinya kena bakar dengan suami dia. Ada keadaan tertentu, bila mati suaminya, isterinya juga dibunuh bersama dengan suaminya. Ada sebahagian, isterinya akan dikahwini mengikut kaum keluarga suaminya. Mereka nak kahwin ke, mereka nak kahwinkan dengan orang lain, atau anak tiri mereka berhak mengahwininya, even tanpa membayar mas kahwinnya. Dia kira down payment tu ayah dulu dah bayar, maka mereka tak bayar. Maka Islam membatalkan tradisi ini. Diriwayatkan ketika mana matinya Abu Qais bin Aslam radhiyallahu ta'ala anhu, maka anaknya ingin mengahwini ibunya, yakni ibu tirinya. Dan ia menjadi tradisi pada zaman jahiliah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. La yahillu lakum an tarisun nisa'a karha. Tidak boleh kamu mewarisi wanita-wanita, isteri-isteri kepada bapa kamu secara paksa. Yang cara ini cara yang salah. Kata imam atau kata ulama mufassirun, menjadi kebiasaan ahli Madinah pada zaman jahiliah, bahkan pada permulaan Islam sebelum turun ayat ini. Bila mati seorang lelaki dan baginya isteri, maka anak bagi lelaki ini yang bukan daripada anak isterinya, ini anak tiri, atau kerabat kepada lelaki yang mati daripada kelompok asabahnya, akan ambil baju lalu dicampakkan pada perempuan. Maka bila campak ni, campak pada muka bagi menandakan bahawa perempuan ini milik dia. Dia tradisi jahiliah, bila mati seorang lelaki tinggalkan isteri, anak tirinya datang ambil baju, campak atas muka. Bila kena berarti dia dah cuk, maksudnya dia dah booking. Dia akan mengahwininya atau sebagainya. Fa in syaa'a an yatazawwajaha, kalau dia ingin dia mengahwininya, tazawwajaha bi ghairi suq, dia kahwin tanpa ada pembayaran mas kahwin. Sebab dulu si mati kan dah bayar, payment dulu dah buat. Mereka berfikir demikian. Dan kalau mereka ingin, mereka akan kahwinkan ibu tiri mereka dengan sesiapa sahaja, kemudian mereka ambil mas kahwin. Mana perempuan ni kahwin free, tak ada apa-apa. Yang dapat mas kahwin siapa? Anak tiri dia. Dan kalau mereka nak juga, mereka boleh mengahwininya dan tanpa menyetubuhinya sehingga perempuan ini meminta khunu, maka dia kena bayar.
atau sehingga perempuan ini mati, maka dia akan mewarisi harta pusaka. Maka kisahnya bermula bila mana Abu Qais meninggal dunia. Dia meninggalkan isterinya bernama Qubaisyah binti Ma'an Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka tiba-tiba datang anak tirinya, lalu mencampurkan baju pada wajahnya dan berkata, kamu milik aku. Maka ia ingin mengahwininya. Tetapi bila mana dia mengahwininya, dia tidak menghampirinya, tidak bersetubuh dengannya dan tidak memberi apa-apa nafkah kepadanya. Lalu wanita yang bernama Qubaisyah mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah, tinggal duduk kat rumah sehingga datang wahyu. Duduk kat rumah. Sebab benda ni saya dah kata Islam datang, dia tidak secara totally buang semua atau ubah semua hukum hakam sekaligus. Dia berperingkat-peringkat, tadarus. Bila berlaku satu kejadian baru turun ayat. Yang berbetulan ataupun dalam kejadian ini bila matinya isteri ataupun matinya seorang lelaki yang bernama Qais tadi, lalu meninggalkan isterinya bernama Qubaisyah, maka bermulalah ceritanya. Anaknya ingin mengahwini Qubaisyah dan dia mengahwininya tanpa membayar mas kahwin, satu. Kemudian tanpa memberi nafkah, dua. Kemudian tanpa menyetubuhinya, tiga. Dan membiarkan wanita ini untuk menebus talak, empat. Salah empat. Maka Qubaisyah mengadu pada Nabi SAW. Maka Nabi kita duduk kat rumah. Sehingga turun wahyu, maka bermula hari itu Islam mengharamkan pewarisan wanita, barang yang didagangkan, tidak juga barang yang diwarisi. Bila matinya seorang suami, maka wanita itu bebas untuk berkahwin dengan sesiapa lelaki yang dikehendaki. Maka tidak ada kaitan dengan keluarga lelaki. Tidak ada juga kaitan dengan anak tiri. Wanita itu merdeka dan bebas untuk berkahwin siapa yang dia nak. Sama ada dia nak berkahwin dengan keluarga suaminya yang dibenarkan dia berkahwin atau tidak. Kemudian perkara yang kedua yang disentuh dalam ayat ini tentang adal mar'ah. Apa maksud adal mar'ah? Artinya ada kalangan wali-wali pula. Ada kalangan keluarga terdekat pula menghalang wanita ini berkahwin dengan siapa yang dikehendaki. Maka ini juga dilarang dalam Islam. Tidak ada lelaki boleh menghalang wanita berkahwin dengan sesiapa yang dikehendakinya. Allahumma illa melainkan wali mujbir, bila mana didapati wanita ini misalnya, dan syarat dia mesti anak dara, baru disebut wali ijbar, kerana janda tidak boleh dikuasai. Bila nak berkahwin dengan lelaki yang buruk akhlak, maka dihalang kerana masalah buruk akhlak. Tapi dihalang kerana masalah-masalah lain, masalah dia ada calon lain, maka ini tak boleh. Allah mengharamkan mana-mana orang menghalang wanita berkahwin dengan orang yang disukainya. Bahkan tidak boleh juga menyusahkannya. Dari sama sudut. Wa imma menghalang dia berkahwin dengan wanita lelaki yang disukai. Atau berkahwin dengannya tetapi untuk menyusahkan dia. Dia kahwin tapi tak beri nafkah, tak beri mas kahwin. Bahkan sampai peringkat menunggu isteri itu minta cerai supaya dia dapat habuan atau dapat wangnya kembali atau digandakan lagi. Diriwayatkan, diceritakan menjadi kebiasaan orang Quraisy Mekah. Lelaki di kalangan mereka berkahwin dengan perempuan-perempuan kaya. Maka perempuan ini pun kahwin. Tapi bila mana dia mengahwininya, maka dia tidak memberikan haknya. Sehinggalah wanita ini meminta cerai. Maka dia tidak mau menceraikannya sehingga wanita ini meminta tebus talak. Maka dia menggunakan kesempatan tebus talak bagi meminta wang yang banyak. Arti dijadikan perkahwinan itu sebagai ugutan bagi mewarisi harta. Wa imma dia suruh wanita itu tebus talak atau dibiarkan wanita itu mati untuk dia dapat harta. Artinya ada jenis kahwin dengan perempuan sebab nak harta. Dia tak nak jalankan tanggungjawab dia sebagai suami. Baik nafkah zahir tak bagi, nafkah batin tak bagi, tidak juga dia menggaulinya dengan baik. Dan tidak juga dia memberi mas kahwinnya. Ini jenis basuh kaki. Maka sampai peringkat sama ada dia tunggu isterinya mati untuk diwaris harta yang banyak, atau dibiarkan isteri ini tebus talak untuk dia menuntut dengan wang yang tinggi. Maka ini diharamkan oleh Islam. Maka Allah Ta'ala mengingatkan sama ada suami jangan menyukarkan muamalah isteri, atau wali-wali jangan menyusahkan wanita-wanita orang bawah jagaannya, imam untuk berkahwinnya atau buat sesuatu yang memberi mudarat kepada wanita. Kemudian perkara ketiga yang Allah Ta'ala sentuh,
menggauli wanita dengan cara yang baik. Bila kita sebut wanita ini, wanita dia ada perasaan sebagaimana lelaki. Bukan wanita ini lebih sensitif, kadang-kadang lebih kita katakan lebih cepat terguris berbanding lelaki. Maka Allah Ta'ala berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan kamu berkewajiban melakukan kebaikan kepada wanita, kepada lelaki, kepada pasangan kamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik dengan isterinya, dan aku paling baik dengan isteriku. Bahkan kita lihat bagaimana di antara akhlak suci, akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan isterinya dengan keadaan sentiasa menunjukkan wajah yang gembira, bahkan bergurau senda dengan isterinya, berlembut dengan isterinya, melapangkan rezekinya, bahkan menjadikan para isterinya ketawa, bahkan kadang-kadang belum berlari dengan isterinya. Kita kadang-kadang kahwin 40 tahun tak belum berlari lagi. Tak belum berlari lagi. Dulu tak gaul, sekarang banyak gaul pula. Artinya tak ada sampai peringkat itu. Setengah kita lah. Walaupun ramai yang lain berlari, setengah kita sebut setengah kita. Tapi kita nak tunjuk bagaimana akhlak Nabi SAW. Kadang-kadang Rasulullah SAW dikumpulkan isterinya semua dalam satu malam di satu rumah. Misalnya, kalaulah Rasul ni giliran Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka dipanggil isteri lain untuk berkumpul pada rumah Aisyah. Dan mereka berborak, mereka makan. Lepas tu masing-masing balik ke rumah masing-masing. Kadang-kadang Rasulullah duduk Muhafsah. Maka Nabi panggil semua isteri-isterinya datang. Lalu mereka makan malam sama-sama. Bahkan diriwayatkan Nabi SAW selepas asar, habis mayang asar, Nabi akan raung semua isteri-isterinya. Tanya ada hajat tak? Mana rumah yang barang tak ada, barang dapur kurang, minyak tak ada ke, tak ada kurma ke, tak ada roti. Lepas asar, Nabi akan menunggang kaldainya round setiap rumah isteri. Kemudian malam pula, kadang-kadang kalau Rasulullah berkumpul di sebuah rumah isterinya, panggil semua isteri-isteri yang lain. Dan bila mana Nabi SAW selesai solat Isya, Nabi balik ke rumah isteri-isterinya, Nabi tak terus tidur. Nabi akan bersembang dengan isterinya sebelum tidur. Bersembang, bergurau. Secara umumnya tuan-tuan sekalian, bersembang tak ada faedah ni dilarang. Tetapi sembang isteri ni dia dianggap berfaedah. Hadisul rajul limra'atihi, antara benda yang tidak dianggap lara. Lara ni sia-sia. Ialah bersembang dengan isteri. Kita kalau sembang orang lain mungkin lara. Dan memang banyak lara pun. Tetapi kalau kita bersembang dengan isteri kita dapat pahala. Maka ini gesaan dan juga ini galakkan supaya pada suami jangan balik rumah tunggu tidur. Dia ingat rumah dia macam hotel tidur. Ada isteri, dia patut menggauli isterinya, bercakap dengan isterinya, sembang dengan isterinya, dengan anak-anaknya. Dan ini yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Bahkan Nabi sentiasa berpesan, istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kamu sentiasa mewasiatkan, berpesan, menasihati isteri-isteri kamu dengan cara yang baik. Fa innahunna awanin indakum, kerana mereka pembantu-pembantu kamu. Akhadtumuhunna bi amanatillah, kamu ambil mereka dengan amanah yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kamu. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kamu telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah, dan dengan akad nikah, aku terima nikahnya. Walakum alaihin haq, dan bagi kamu ke atas wanita itu, isteri kamu, hak yang perlu dilaksanakan. Walahunna alaikum haq, dan bagi isteri kamu atas kamu hak yang perlu kamu laksanakan. Wa min haqqikum, hak kamu sebagai suami, isteri kamu jangan benarkan siapa pun masuk di bilik tidur kamu. Dan jangan menderhaka pada perkara yang baik. Artinya isteri ni kalau suami suruh benda-benda baik, jangan derhaka, jangan duk lawan. Benda-benda baik, bukan benda-benda jahat disuruh, benda-benda baik. Wa idza fa'alna dzalik, kalau isteri melakukan demikian, falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, maka wajib kepadanya rezeki atau nafkah, pakaian dengan cara yang baik. Kemudian bila Allah menyebut wa ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kamu menggauli isteri kamu dengan baik. Kalau kadang-kadang ada benda yang kamu tak suka, khitab ini bukan sekadar pada suami, juga pada isteri. Kadang-kadang dalam melayari bahtera rumah tangga ni adalah masalah salah faham kita.
ada waktu-waktu tegang, ada waktu-waktu yang genting. Maka Islam menyuruh baik suami, baik isteri mengambil sikap bersabar. Dalam rumah tangga ni tuan-tuan sekalian, mempraktikkan sabar itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita bersabar dengan musibah-musibah lain. Bersabar dengan musibah rumah tangga lebih besar pahalanya daripada kita bersabar dalam hal-hal musibah yang lain. Kalau kita sabar tak ada duit, besar pahala. Kita sabar kena penyakit, besar pahala. Tetapi sabar dengan pasangan itu lagi besar pahala. Suami sabar dengan isterinya, isteri sabar dengan suaminya untuk mengelakkan penceraian. Sebab Islam tidak menggalakkan penceraian. Sebab itu dikatakan abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara yang dibenci oleh Allah walaupun halal ialah talak. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Setengah mengatakan hadis ini sahih dan setengah mengatakan ia dhaif. Namun sepakat ulama maknanya sahih. Maknanya betul. Bahawa tidak disukai cerai. Kerana itu polisi yang perlu difahami oleh sang suami, oleh sang isteri. Jangan cepat hendak bercerai. Baik wanita jangan cepat minta cerai. Baik suami jangan cuba cerai. Bukan mengambil sikap bersabar. Saya dah sebut sabar dengan masalah rumah tangga jauh lebih besar pahalanya. Bukan kata Nabi SAW, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan seorang lelaki itu cepat marah kepada isterinya, cepat benci kepada isterinya, cepat nak ceraikan isterinya. Kalau sekiranya dia benci suatu perkara, mungkin ada benda yang dia akan suka. Hadis ini merujuk jangan seorang mukmin lelaki benci mukminah perempuan. Yang ini berkait suami isteri. Kalau ada benda kita tak suka, banyak benda yang sebenarnya baik. Kalau kita tengok pasangan kita masing-masing, ada tak benda tak suka? Ada. Ada. Siapa kata tak ada, mesti ada. Tapi ada tak benda yang kita suka? Banyak. Bukan kalau kita jujur dan insaf sepanjang kita kahwin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nak senara yang baik, mungkin baik tu banyak. Sama ada baik tu tuan-tuan kerana dia atau sebab dia. Kerana dia atau sebab dia. Sebab dia bagaimana? Mungkin dilahirkan anak-anak yang baik. Anak-anak yang best student SPM. Mungkin dari sini adalah perangai masalah sikit. Tapi Masya Allah dia melahirkan anak-anak yang cerdik. Anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat. Ya mungkin perangai dia tu tak berbaik. Tapi dia melahirkan anak-anak baik. Dan isteri pun sama. Mungkin suami dia ada benda tak baik, tapi sebab suami dia maka dia melahirkan anak-anak yang baik. Bukan anak-anak dia berdisiplin. Kerana perangai bengkeng suami dia. Dia memang tak suka ustaz, suami saya bengkeng. Bengkeng semua ustaz. Tak nak, pernah nampak dia senyum. Dia mula saya kahwin sampai sekarang dia punya bengkeng macam Genghis Khan. Buruk tak? Ya, itu satu benda tidak menyenangkan. Tapi kita sabar. Kalau di sebalik bengkeng dia rupanya baik untuk anak-anak kita. Anak-anak kita seorang pun tak terjebak dengan benda tak baik. Tak berkawan dengan orang jahat, berdisiplin dan sebagainya. Sebab itu kita katakan dalam rumah tangga ini menjaga hubungan rumah tangga itu suatu perkara yang besar pahala. Jangan membiarkan sedikit masalah, sedikit keretakan, sedikit ketidaksepahaman untuk bercerai. Melainkan Allah sebut dalam ayat ini, melainkan kalaulah suami isteri itu berzina dengan orang lain. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, melainkan sini berzina orang lain, waktu tu ya cerai. Itu lebih baik. Kenapa? Kalau tak cerai, mengungkit itu akan berlaku. Kerana sudah menunjukkan dia gagal untuk setia dalam rumah tangga tadi, sehingga membiarkan lelaki dengan mudah mendekati dia. Dan dalam ayat yang kita bacakan juga menyebut tentang hak bagi wanita semua mas kahwin. Tak ada orang boleh ambil. Anak-anak tak boleh ambil mas kahwin. Wali-wali tak boleh ambil mas kahwin tersebut. Dan bagi wanita boleh menentukan berapa banyak mas kahwin dia nak. Sebab itu Allah menyebut perkataan kintaran. Artinya tidak boleh seorang suami bila mana sudah berlaku penceraian dan dia nak kahwin dengan isteri baru, dia pun tuntut balik segala pemberian yang diberikan pada isteri dulu. Termasuk mas kahwinnya. Walaupun dia beri tu banyak, saya beri mas kahwin 2 juta. Haram dia meminta balik. Kerana hubungan rumah tangga yang panjang tadi perlu dikenang balik. Bukankah dia dah pernah menjadi isteri kamu dan tempoh sekian-sekian? Bukankah dia pernah melahirkan anak-anak kamu? Bukankah dia pernah berjasa dengan kamu? Bukankah dia pernah berbakti dengan kamu? Maka penceraian tidak menghalalkan kamu meminta balik apa yang kamu telah berikan. Walaupun banyak kamu beri.
Saya beri dia banyak ustaz. Saya bagi iPhone 5. Komputer 3 ustaz sepanjang kami kahwin. Rumah banglo 3 biji. Saya bagi itu, bagi ni. Dah bercerai saya nak minta balik. Tak boleh. Apa yang kita beri? Wa imma atas nama mas kahwin. Atas nama hibah pemberian lain. Tidak boleh lagi kita mengambilnya kembali. Sebab kita telah melalui pengalaman rumah tangga bersama. Dan masing-masing telah dihubungkan dengan kalimah Allah dengan akad nikah yang betul. Maka kenapa nak minta balik? Artinya di sini menunjukkan wanita boleh nak letak mas kahwin banyak mana, namun disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min yumnil mar'ah taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha. Di antara tanda seorang wanita yang berkat ialah mudah dipinang. Maksudnya tak banyak songeh bila dipinang. Dipinang diterima. Dan mudah mas kahwinnya. Bahkan disebut dalam hadis yang lain tentang a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna sadaqan ataupun aisaruhunna mahran. Wanita yang paling besar keberkatannya yang mudah mas kahwinnya. Mudah mas kahwin artinya bagi lelaki tak jadi beban, bagi keluarga lelaki tak jadi beban. Tak perlulah hutang bank rakyat 8 tahun. Apa mas kahwin masa hutang bank rakyat 8 tahun, 10 tahun. Anak 5 tak habis bayar lagi ni. Bukan Islam suruh. Islam tidak menggalakkan dalam membina rumah tangga sehingga berlaku hutang piutang, bebanan hutang. Perlu ada tolak langsung sebab masing-masing hendak memulakan hidup baru. Bukan satu cara yang bijak dari segi ekonominya memulakan hidup baru dengan hutang. Tapi mulakan hidup baru dengan tolak langsung. Isteri tolak langsung, suami juga tolak langsung. Dalam bab nafkah dan sebagainya. Walaupun begitu harus, kalau sekiranya ustaz, kalau perempuan tu kata nak kahwin dia kena bayar 40,000, 50,000. Ni nak jual anak ke apa? Kata kita tak boleh kata lain nak jual anak ke, dia nak jual tu, tak boleh istilah jual tu tak boleh, tak betul lah. Kerana dia ada hak untuk menentukan berapa. Barangkali ayahnya nak uji sejauh mana kemampuan lelaki ini tanggung. Mungkin dia daripada keluarga yang berada, dia dah biasa, senang. Maka untuk anak perempuan ini ayah nak lepaskan pada lelaki yang mungkin tak mampu tanggung dengan kebiasaan hidupnya, memang nanti akan berlaku perselisihan faham. Maka dia pun dengan jumlah yang sekira-kira lelaki ini mampu menanggungnya. Maka secara hukumnya harus. Namun secara keberkatannya. Dia bercakap tentang keberkatan. Harus dalam hal yang lain. Keberkatan dalam hal yang lain. Ya memang tak semua orang tuan-tuan sekalian nak keberkatan. Ada orang cuma mengambil hukum. Boleh tak boleh je Ustaz? Saya nak tahu. Maka orang-orang yang kuat agama, dia akan melihat isu keberkatan. Keberkatan, maka dia mengambil kira, anak ni bukanlah untuk kita nilaikan dia dengan beberapa ribu, beberapa puluh ribu dan sebagainya. Kita lebih menilai dia sejauh mana lelaki yang akan mengambil anak perempuan kita bertanggungjawab, beragama, amanah, jujur. Itu jauh lebih utama daripada menilainya dengan keuangan yang sebanyak mana dia boleh bagi, yang dimulakan dengan mas kahwin, hantaran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan tak perlu terikut-ikut dengan orang lah. Kebahagiaan kita bukan macam kebahagiaan orang lain. Kita tak berkongsi kebahagiaan dengan orang lain. Kita bahagia cara kita, dia bahagia cara dia. Jangan kita cuba bina kebahagiaan kita cara dia. Nescaya kita tak akan dapat. Bila kahwin, tengok isteri sebelah, duk main tengok sebelah. Lepas bila kita nak tengok diri kita sendiri? Maka belajar melihat rumah tangga dengan pandangan muhasabah. Baik, lepas habis tentang bagaimana muamalah kepada kaum wanita. Maka penutup kepada juzuk yang keempat, ayat 22-23. Allah Ta'ala menyebut tentang wanita-wanita yang diharamkan berkahwin. Supaya jelas, walaupun ayat yang sebelum ini menyebut tentang jangan kahwin dengan isteri ayah kamu. Maka ayat ini lebih jelas menyenaraikan terus kelompok-kelompok bahagian-bahagian wanita-wanita yang tak boleh dikahwini. Secara mafhum mukhalafah kita juga faham lelaki-lelaki yang tidak boleh dikahwini. Maka kita lihat ada disebut pengharaman ini, pengharaman perkahwinan ini yang disebut dalam ayat 22 dan 23. Bahawa pengharaman kahwin ini tuan-tuan ada 3 sebab. Yang pertama sebab kerabat nasab. Yang kedua disebabkan musaharah. Musaharah ni kita sebut maknanya bermenantu. Bermenantu mak mertua, ayah mertua. Yang ketiga ar-radha' dengan sebab penyusuan. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang 6 golongan yang diharamkan kita berkahwin. Golongan yang pertama haram kita kahwin ialah nikahul usul,
nikah dengan usul. Apa itu usul? Mak, nenek sampai ke atas. Ayah, atuk sampai ke atas. Ini nikah usul, diharamkan. Sebagaimana Allah sebut, hurimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kamu wahai lelaki berkahwin dengan ibu kamu sendiri. Termasuk makna ibu, nenek kamu, moyang kamu, tok nyuk kamu, tok nyang kamu, tak sampai ke atas. Ini kita panggil usul. Yang kedua, diharamkan berkahwin dengan furu'. Apa itu furu'? Sebagaimana Allah sebut, wa banatukum. Tak boleh kahwin dengan anak perempuan. Tak boleh kahwin dengan cucu perempuan. Cucu pada cucu perempuan. Cucu-cucu sampai cicit ciuk gamit seterusnya. Tak boleh. Yang ketiga, tak boleh menikah dengan hawashil qaribah wal ba'idah. Hawashi ni maksudnya ialah adik-beradik kita, seibu sebapa, adik-beradik ayah kita, adik-beradik mak kita, maka ini tak boleh. Ataupun anak saudara kita, anak saudara kepada kakak kita, anak saudara kepada abang kita, maka tidak boleh berkahwin, maka ini disebut sebagai hawashi. Dan yang keempat, pengharaman berkahwin dengan sebab penyusuan. Dan kita tahu syarat susuan yang pertama, khamsu rada'at mushbi'at, 5 kali kenyang. Mana-mana orang baby yang dinyusukan oleh wanita 5 kali kenyang, maka disebut bayi susuan. Yang kedua, syaratnya bayi tadi 2 tahun ke bawah. Kalau dah 3 tahun, 4 tahun tak dikira. Maka bila seorang itu disusukan, maka perempuan yang menyusukannya nama ibu susuan. Dan lelaki yang disuami kepada ibu susuan disebut sebagai bapa susuan. Dan perempuan ini pula ada anak-anaknya, maka disebut sebagai adik-beradik susuan. Sama seperti nasab. Dan anak-anaknya ada pula anak dia sendiri, disebut anak saudara susuan. Maka semua ini diharamkan sebagaimana diharamkan seperti nasab. Kalau kita tuan-tuan dengan mak kita, siapa yang haram? Adik-beradik kita tak boleh kahwin lagi, anak-anak saudara kita tak boleh kahwin, sama dengan susuan. Kemudian yang kelima, diharamkan berkahwin dengan sebab musaharah. Musaharah yang pertama, musaharah ni sebab perkahwinan. Itu yang pertama ialah ummu zaujah, mak mentua kita. Bila mana kita akad nikah, bila mana seorang tu akad nikah, maka ibunya haram dikahwininya. Dia sudah menjadi dia sudah menjadi ibu mertuanya. Dan tidak syarat bagi lelaki ini bersama dengan anak perempuannya atau tidak. Maksudnya ialah, sekali bila dia akad nikah, dia berkahwin dengan seorang perempuan, automatik mak pada perempuan itu menjadi ibu mertua. Sama ada dia bersempat bersama dengan anak perempuan atau tidak, tak dikira. Dikira mak mertua. Kemudian, rabibah, anak tiri. Seorang berkahwin dengan janda. Dan janda ni tuan-tuan sekalian, dia ada anak perempuan. Maka bila dia berkahwin dengan mak dia, maka dia haram berkahwin dengan anak tirinya, khususnya sekiranya dia sudah bersama dengan maknya. Artinya kalau dia kahwin dengan seorang janda yang ada anak perempuan dan dia sudah bersetubuh, maka anak tiri itu automatik haram baginya. Tapi kalau sebelum dia bersetubuh dan diceraikan perempuan ini dan dikahwin dengan anak tirinya, maka diharuskan. Kemudian seterusnya ialah yang keenam, apa yang diharamkan dengan sebab tertentu. Sebab tertentu seperti, sebab ni bila hilang maka boleh. Contohnya menghimpunkan dua adik-beradik, memadukan dua adik-beradik. Memadukan antara anak dengan mak saudaranya atau mak saudara belah perempuan, maka ini tak boleh. Atau memadukan mak saudara dengan anak saudara, maka ini tak boleh. Artinya seorang kalau dia bermadu, dia kahwin kakak kemudian dia ambil adik sekali, dia madu, tak boleh. Tapi kalau kakak tu meninggal atau cerai, dia boleh kahwin dengan adik dia tanpa menghimpunkannya. Dia kahwin dengan mak saudara kemudian nak kahwin dengan anak saudara, tak boleh dihimpunkan. Wa antajma'u bainal ukhtain, tidak boleh kamu menghimpunkan dua saudara, dua adik-beradik ataupun yang dua mahram, tidak dibenarkan. Maka ini di antara kita katakan kelompok-kelompok yang diharamkan berkahwin. Kenapa Islam menyebut pengharaman ini? Kan demi menjaga kerabat, demi menjaga kekeluargaan, demi mengelakkan permusuhan dan perbalahan. Kerana mereka ialah golongan dekat dengan kita, golongan yang membina kerangka keluarga terdekat. Ya, anak saudara, mak saudara, pak saudara kita, mak mertua kita, ayah mertua kita. Maka ini kelompok-kelompok terdekat. Maka diharamkan kita berkahwin dengan mereka, dengan apa cara sekalipun tak boleh, dengan apa sebab sekalipun tak boleh. Kalau darurat tak ada perempuan tak boleh, tak pun tak boleh. Kerana ini tak pakai hukum darurat di sini.
kerana mereka haram mutlak selama-lamanya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.